ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan, kita tengok muka surat 16 oleh kerana berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang muka surat berapa kita berhenti, maka saya merajihkan muka surat 16. Boleh ya? Okey. Kematian sudah ditentukan waktunya. Saya baca, kemudian saya akan bagi sedikit ulasan, dan kalau perlu kepada penjelasan, tuan-tuan boleh mengemukakan soalan di hujung perbincangan kita nanti, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-143, surah yang ketiga. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Maksudnya, setiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, yakni ketetapan ajal yang telah ditentukan masanya, yang telah ditetapkan oleh Allah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, dan saya kempen dan mencadangkan tuan-tuan di dalam bulan Ramadan ni, kalaulah tuan-tuan berkemampuan, pastikan di setiap rumah kita ada, kita simpan tafsir Ibnu Kathir. Ada dalam bahasa Melayu dan ada dalam bahasa Indonesia. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh beli yang pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pasal pustaka Imam Syafi'i ni punya bahasa dia agak dekat dengan bahasa Melayu kita. Kalau lain daripada tu, pustaka-pustaka lain tu saya agak tidak kempen tuan-tuan beli. Buku terjemahan ni, terutama Indonesia, agak berbahaya. Pertama, perbezaan maksud. Di sisi orang Melayu, bila kita sebut harus, apa hukum harus? Mubah. Boleh dengan boleh, tapi kita nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Saya bimbang bila kita baca buku Endon, harus di sisi Endon wajib. Dia berbeza tu. Dalam hukum taklif, hukum yang merangkumi perbuatan mukallaf, kita ada benda wajib. Sesuatu yang diberi pahala kalau kita buat, diazab bagi orang yang meninggalkannya. Itu makna wajib. Sunat, diberi pahala orang yang buat, tidak diazab. Itu perbezaan dengan wajib. Kalau kita tak buat, tak diazab. Maksudnya tak berdosa. Makruh, haram dulu. Haram kalau kita buat berdosa dan mendapat pahala kalau kita tinggal. Makruh kalau kita buat, kita tak dapat dosa. Dia beza dengan haram. Makruh ni kalau kita langgak juga, dia tak bagi juga, dia tak suka juga. Tapi kalau kita langgak, kita tak dapat dosa. Yang terakhir, mubah, harus. Ni 5 hukum. Hukum yang kita kata hukum 5 tu, sebab itu puasa, dia tak lari pada 5 hukum. Kahwin, dia tak lari daripada 5 hukum. Salat, dia tak lari daripada 5 hukum. Semua perbuatan kita ni, tindakan kita ni, dia tak lari daripada 5 hukum. Haji, dia tak lari daripada 5 hukum. Sebagai contoh, apa dia? Contoh, kita ambil salat. Salat 5 waktu, hukum dia wajib. Salat sunat, nama pun sunat. Wuduk umpamanya, dia jatuh dalam sunat. Kan? Kenduri kahwin, dia jatuh dalam sunat. Tak buat, tak berdosa. Macam itulah. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Indon, kadang-kadang dia kata perbuatan itu harus. Dia maksudkan wajib. Harus bagi kita. Artinya wajib bagi kita. Kita bimbang sekejap lagi dia baca harus, dia kata oh tak buat tak apa, buat pun tak apa. Dia faham harus di sisi orang Melayu. Agak bahayalah pasal banyak juga 2-3 perkataan dia tu yang maksud dia lain. Kan? Dia memberi implikasi hukum. Dia memberi kesan kepada
hukum. So, pasal itu kalau siapa-siapa yang baca terjemahan tu, dia kena berhati-hati dalam penggunaan bahasa tu. Sebab apa saya kempen tuan-tuan beli tafsir Ibnu Kathir ni? Nombor satu, tafsir yang paling selamat daripada cerita-cerita karut, Israiliyat dan hadis-hadis yang lemah. So, bila kita baca satu Quran ni, dia panggil translation, terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu translation, terjemahan. Yang kita duk sebut tafsir ni, interpretation, huraian kepada makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji artinya apa? Sekalian alam itu alam apa? Yang tu tafsir. Tafsir. Jadi dia berbeza dengan terjemahan. Maka kalau sebagai orang awam, dia boleh baca tafsir Ibnu Kathir di rumah. Dia boleh buka. Tidak ada masalah. Tak akan sesat kalau dia baca tafsir Ibnu Kathir. Ada orang kata kalau kita baca tak ada guru, kita akan sesat. Tapi kalau kita baca buku-buku yang mu'tabar, tak ada masalah. Buku-buku yang memang diakui kesahihannya, keautentikannya, dia punya status tu okey, kita boleh baca. Kalaulah kita jumpa pelik, tak faham, tidak ada masalah juga. Sebab kalau tuan-tuan nak tunggu mengaji macam ni, berapa kelas saja ada. Kadang-kadang kelas ada, tok guru pula COVID. Kadang tak tok guru COVID, pasal anak murid pula COVID. Jadi kita boleh baca. Saya bagi kempen Iqra Quran. Kadang-kadang tok guru melampau lebih pada Quran. Quran kata Iqra, tok guru kata jangan baca. Jangan baca, Quran suruh baca. Jadi tuan-tuan boleh beli buku-buku yang kita tanya, buku-buku ni boleh baca, buku-buku ni ada dalil, ada sumber. Kalaulah kita baca tak faham, atau kita rasa pelik, atau kita confused, kita rojok lah. Kita beli buku masakan, kita tak tahu, kita tanya. Dalam urusan dunia, bila kita baca, kita tak faham, kita tanya. Urusan agama macam tu lah. Dalam bab-bab lain kita boleh faham. Telefon smartphone tu, daripada kita guna telefon yang tekan tu, sekarang ni kita touch pun, kita sakan kan. Dia tengok umur 60, duk tolak pi upgrade lah apa semua kan. Cuma masalah dia bila dah penuh dia tak tahu nak buang. Itu. Tapi artinya dia ada upgrade. Dia ada peningkatan. Kalau dalam soal dunia kita upgrade kehidupan kita, agama pun kita nak upgrade lah. So kita baca, kalau kita tak faham, kita diskusi. Tanya ustaz ni, dia tak jelas lagi. Telefon ustaz lain, tanya ustaz lain, tak jelas lagi. Rojok 3-4. Akhirnya kita dapat satu kefahaman. So kita kena bergerak ke arah itu. Kena mencerdikkan orang. Jangan menakutkan orang. Jangan pegang tafsir, jangan baca. Sekali hampa faham, hampa sesat. Berat sangat lah kan. Surat khabar yang macam-macam isu kita boleh analisa kan. Quran Allah Ta'ala turun untuk semua. Badui dengar Quran boleh faham. Takkan kita badui lebih pada badui kan. Nampak? Okey, so itu antara perkara yang pasal kita kadang-kadang dah lama duk baca Quran tapi kita tak faham. Okey, kata Al-Imam Ibnu Kathir. Tengok, saya bagi contoh. Imam Ibnu Kathir kata dalam ayat tu, dia kata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang meninggal dunia melainkan menurut takdir Allah. Apa tuan-tuan faham? Maksudnya setiap manusia yang mati itu mati berdasarkan ketentuan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Sebab itu kalau umur dia 60, dia akan mati 60. Dia tak akan pergi 61. Very simple. Selagi mana tidak sampai ajal kita, sakit teruk macam mana pun, aksiden ke, kemalangan ke, apa berlaku pun, kita tak akan mati. Kerana Tuhan telah menentukan ajal kita. Sehinggalah ia memenuhi waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu orang beriman, dia senantiasa yakin dan percaya bahawa kalau belum sampai masanya, dia tak akan mati. Kalau dah sampai masanya, dia buat macam mana pun dia mati. Cuma mungkin ada isu tuan-tuan tanya. Di sana ada bab amalan yang boleh memanjangkan umur. Dia seolah-olah, yang ni lah mungkin kadang-kadang timbul timbul pertanyaan kita. Ayat ni kata kalau sampai umur, mati. Umur ni benda Tuhan dah tulis siap-siap dah. Dah memang fit. Dah memang dah ditentukan.
Macam mana kita nak faham yang kata sambung silaturahim memanjangkan umur, banyak sedekah memanjangkan umur? Ada hadis-hadis yang berkaitan memanjangkan umur. Macam mana kita nak combine, nak jamak, nak harmonikan? Okey. Kita tengok pula kepada syarahan-syarahan para ulama. Nombor satu, mereka kata apa? Satu, dia faham macam ni. Umur dari sudut angka number fix. 60 ha. 70. Dia tak akan jadi 61, dia tak akan jadi 70. Itu pandangan pertama. Panjang di sini, yang Nabi kata memanjangkan usia, menambah umur itu, dia faham dengan makna barakah. Dia faham dengan makna berkat. 24 jam, tetap 24 jam. Tetapi 24 jam yang berkat tidak sama dengan 24 jam yang tidak berkat. Satu orang yang umur dia 40 berkat, tak sama dengan orang yang umur 40 tak berkat. Rezeki soal tu juga. Rezeki kita mungkin 2,000 sebulan, kawan ni pun 2,000, tapi rezeki yang 2,000 berkat tak sama dengan rezeki 2,000 yang tak berkat. Sebab itu ulama-ulama ada yang umurnya pendek. An-Nawawi 40 mati. Dia tak panjang umur 40. 40 ni masih orang kata muda, permulaan hidup. Life begin at 14. Dia dah mati. Tapi tuan-tuan tengok, berapa ratus kitab buku yang dia tulis dan dia tinggalkan. Nak dibandingkan dengan kita yang mungkin 40 tak boleh menulis satu kitab pun. Ada orang yang mungkin 40 dah pergi menunaikan haji, dah pergi menunaikan umrah, dah mungkin berapa benda amalan yang Tuhan suruh dah dia selesaikan walaupun baru 40. Ada orang mungkin 80, haji pun tak pi lagi, umrah pun tak pi lagi, banyak benda dia tak buat lagi, tapi panjang umur dia. Soal barakah. So bukan penambahan angka, angka fit, angka tu tetap, dia tak bertambah, tetapi bertambahnya barakah. Ada juga yang faham macam ni. Dia kata yang fi lauh mahfuz. Sebelum Tuhan create alam ini, first qalam, pen. Tuhan cipta pen. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. The first makhluk yang Tuhan cipta, pen. Pen. Lepas tu Tuhan kata uktub. Tuhan berfirman kepada pen, tulis. Pen bertanya kepada Tuhan, nak tulis apa? Uktub maqadiril khalq. Tulis ketentuan takdir makhluk. Sebelum alam ini dicipta, Allah telah menulis ketentuan dan ketetapan takdir setiap makhluk 50,000 tahun sebelum Allah cipta alam ni. 50,000 tahun di sisi Allah, bukan di sisi kita. Artinya itu yang pasal itu kata para ulama ahli sunnah berkhilaf pada dua pendapat. Makhluk yang pertama dicipta, satu pen, satu lagi apa? Arash. Siapa yang Allah Ta'ala cipta dulu? Ada khilaf lah. Adapun hadis-hadis yang tuan-tuan mungkin pernah dengar, makhluk pertama yang Tuhan cipta Nur Muhammad. Saya bagi satu kaedah ya. Ini bukan kaedah saya, ini kaedah ahlul hadis. Kesemua hadis yang menyebut Nur Muhammad, semua ada bunyi Nur Muhammad, konten Nur Muhammad, cerita Nur Muhammad, semuanya palsu. Senang, mudah faham. Baca-baca Allah cipta Nur Muhammad. Baca-baca daripada Nur Muhammad jadi alam ini. Semua yang ada Nur Muhammad palsu. Dia dan ke cek, dia dan ke semak, dia tahu mana, habis ke dia baca. Ni bukan soal kita semak. Ni bukan soal kita cek. Ni bukan soal kita habis tak habis baca. Ulama zaman berzaman di kalangan ahlul hadis, Bukhari, Muslim, sebelum tu Yahya bin Ma'in, sebelum daripada itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, apa semua kalangan ahlu semua mereka cek hadis-hadis Nur Muhammad ni palsu. Nabi tak pernah bercakap tentang Nur Muhammad ni. Dan nanti bila-bila kita cerita tentang Nur Muhammad, apa makna Nur Muhammad ni? Okey. Balik kepada tajuk kita tadi, pen. Jadi Allah Ta'ala tulis semua. Nama saya, umur berapa, apa jadi, mati bila, mati dibina, kahwin dengan siapa, jadi apa jadi, lugu semua apa semua kan. Jadi Perdana Menteri umur 60 ke apa semua. Contoh kan, contoh mana kita tahu kan. Jadi menteri besar ke apa ke, contoh. Okey, soalannya, di dalam catatan di lauh mahfuz,
Di Lauhul Mahfuz, siapa yang tahu? Hanya Allah sahaja yang tahu. The only one. Malaikat pun tak tahu. Apa yang terkandung di dalam induk Lauhul Mahfuz tu, catatan tu Allah saja yang tahu. Itu dia panggil catatan yang pertama dan terakhir, mu'tamad, final. Kemudian kita baca juga hadis apa? Kita baca hadis apa? Hadis bila kita mengandung 120 hari dalam riwayat Muslim. Hadis nombor 4 dalam hadis 40 tu, kalau tak silap saya nombor 4 kot. Nombor 1 niat, nombor 2 iman, nombor 3 bid'ah tu, nombor 4 hadis tu. Hadis yang Allah Ta'ala perintahkan 2 malaikat turun tiup roh 120 hari, baby sudah jadi ada roh. Dan masa roh ditiup, Allah Ta'ala tulis 4 benda. Tulis tentang rezeki dia, tulis tentang dia ahli syurga ke neraka, tulis dia celaka ke bahagia, dan tulis ajal dia. 4 benda Tuhan tulis. Masa tiup roh tu 4 benda. Catatan ini ditulis oleh malaikat. Malaikat tahu. Jadi yang berubah, apa dia? Catatan dalam maklumat malaikat tu. Umpamanya contoh. Allah tulis di Lauhul Mahfuz 60. Dalam catatan malaikat tu 50. Pasal apa dia jadi macam tu? Okey, sebagai contoh. Bila kita hidup dalam catatan malaikat 50. Dalam catatan asal 60. Ini cara ulama faham lah, dia bahas macam ni. So bila kita 50, patutnya kita akan mati 50 kan 60? 60. Pasal the first masterpiece tu. Okey, 60 kita akan mati. Malaikat tahu 50. Tiba-tiba kita buat satu amalan. Kita sambung silaturahim. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Cik itu tuan pergi kahwin satu lagi, tuan-tuan kata yang ni untuk menambahkan umur. Itu bagi saya memendekkan umur. Menyambung silaturahim ataupun dia rajin bersedekah. Allah Ta'ala di atas sebab. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Siapa yang buka, gerakkan atau memberi taufik untuk kita buat benda tu? Allah juga. Artinya hidup ini dalam ketentuan Allah. Allah juga yang lorong, yang buka, yang taufik. Pasal itu kita selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. Kita tak boleh buat benda yang baik melainkan dengan keizinan Allah, dan kita tak boleh tinggal benda jahat melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi Allah Ta'ala telah buka taufik, kita sedekah, sambung silaturahim. Di atas sebab itu Nabi kata siapa yang bersedekah, siapa yang sambung silaturahim, Allah panjangkan umur dia. Maka Allah arahkan malaikat ubah 50 tu tambah 60. Berubah atau tidak? Tidak berubah pada catatan asal. Tidak berubah pada catatan asal. Jadi maksudnya ketetapan yang tidak berubah itu di Lauhul Mahfuz. Tetapi yang berkurang bertambah itu pada catatan malaikat. Dan untuk kita ubah atau kurang itu juga dengan takdir Allah Azza wa Jal. Ini cara macam mana kita nak faham. Quran kata tak tambah tak kurang, hadis pun kata tambah atau kurang. Antara cara ulama harmonikan dua benda ni, ada interpretation di sebalik maksud dia tu. Okey, so tuan-tuan, boleh tak umur kita bertambah? Yes. Whatever lah, bertambah dari sudut keberkatan pun boleh, bertambah dari sudut angka pun boleh. Tetapi dia tidak akan bercanggah dengan apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu yang dikatakan kitaban muajjala, fix. Dapat? Okey. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, oleh kerana mati ini telah ditentukan, tidak boleh ditambah dan dilewatkan, tidak boleh dilambatkan, maka Allah memberikan suatu lagi penjelasan di dalam surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat ke-78. Allah menyatakan, di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu apabila sampai ajal. Sekalipun kamu berada di dalam tembok-tembok yang tinggi lagi kukuh. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya setiap orang pasti menuju kematian yang merupakan suatu perkara yang pasti. Tidak ada yang boleh menyelamatkan dirinya sama ada dia berjihad ataupun tidak. Tuan-tuan, orang pergi berjihad ni confirm padang adatnya pi matilah. Pi perang ni kalau nak dia, tuan-tuan, orang pergi Mekah pun kita rasa macam pi tak balik dah.
Kan? Orang pergi umrah 2 minggu pun hantar habis satu keluarga, satu kampung hantar. Kan? Pasal dia rasa macam tak balik dah. Ini pergi berjihad. Tapi Allah kata kalau dia pergi berjihad sekalipun, dia pergi berperang sekalipun, kalau belum ajal, dia mati tak? Khalid Ibnul Walid, tak ada perang yang dia tak pergi, tak mati sampai kesudah. Khalid Ibnul Walid yang patut mati tu pasal dia pergi perang bukan sekali dua, dan dia bukan dua belah belakang. Dia kata aku tentera bahagian masuk. Oh, elok patut hang tak mati pun. Kan? Tentera ada unit masuk, ada adik-beradik saya tu unit masuk. Saya kata macam mana perang? Dia tahu dia tak tahu perang pasal dia duduk dalam dewan makan. Mati pasal makan lebih ada. Tapi saya nak habaq apa? Saya nak habaqnya Ibnu Katsir kata kalau dia pergi berperang tapi belum ajalnya, dia tak mati. Pasal itu orang beriman tidak pelik. Kadang-kadang aksiden, kemalangan, tak mati. Tengok pada kereta mati. Ataupun orang lain mati, dia selamat. Ataupun kita tengok kadang-kadang kita baca, sebab orang beriman dia tahu kehidupan ni, tuan-tuan kena beriman satu benda. Kehidupan ini tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Itu pegangan orang beriman. Sama ada soal baik atau buruk, untung atau rugi, bahagia atau celaka, tidak berlaku secara tiba-tiba. Sebab itu orang beriman apabila dia deal, dia berurusan dengan kehidupan, dia senantiasa berdamai. Artinya apa? Dia tak protes, dia tak marah, dia tak mengeluh. Pasal dia tahu Tuhan telah mengatur benda tu. Dia tak ada, dia bukan kata, oh pasal apa jadi macam ni, mungkin Tuhan baru terfikir sehari dua ni. Tak. Ni bukan soal sehari dua punya perancangan. Ni bukan soal terkejut, tergempak orang utara kita. Ni bukan soal, oh dia teringat nak buat lagu ni, dia buat lagu ni. Tak. Tuhan telah menyusun lebih awal daripada kita diciptakan. Nampak? Jadi nak habaqnya, kita lari pergi mana pun, Khalid Ibnul Walid, dia pergi berperang. Sehingga dia kata apa? Tidak ada satu anggota tubuhku yang tidak terdapat luka. Tapi aku tidak mati di medan perang, aku mati di atas katil. Ajal dia di atas katil. Kalau kita nak ikut tuan-tuan, pasal tu orang kata, nak naik kapal terbang takut hilang, nak naik kereta api takut jatuh. Semua dia fikir macam-macam, dia duduklah rumah. Duduklah rumah pun mati. Pasal tu kita duk fikir-fikir COVID kan. Aku nak pergi masjid takut. Nak pergi kelas takut. Kita jumpa dia di Queensway. Tak guna je. Ada juga sana sebagi di masjid. Dia kata main masjid takut sangat kan. Pi pasal malam, pi expo pun hang dulu. Kena. Kan? Ini satu soalan juga. Takut sana, takut sini. Ada banyak, bukan seorang. Banyak tuan-tuan, mesti ingat lagi banyak. Yang tak pi mana boleh COVID. Yang buih rata ceruk tak kena. Pasal tu COVID ni makhluk yang ajaib. Kan? Orang tua-tua kadang-kadang tak pi mana, saya duduk rumah ya tak pi mana. Tu yang suruh keluar. Kan? Ini ajaib. Kadang-kadang lagi ajaib. Pasal itu kita tak pelik. Mungkin orang kata benda ni mungkin dia antibody, dia takdir. Satu rumah kan. Macam Dr. Zaimi dia cerita, dia balik daripada London ke Amerika, tahu dia cerita dia duduk satu katil dengan isteri dia, tidur satu selimut dengan isteri dia tak negatif. Dia apa? Dia positif, isteri dia negatif. Kan? Tuan-tuan jangan salah sangka pula. Mungkin isteri lain. Saya tak tahu. Yang tu saya tak tahu. Yang tu tuan-tuan kena cek riwayat lain lah. Tapi saya nak abang, ini yang dikatakan takdir. Allah nak ajar manusia. Pasal itu kita baca la adwa wala tiyarah kan. Ada hadis yang kata apa? Tidak ada penyakit berjangkit. Yang sebahagian orang sesat faham kata ni tak ada penyakit berjangkit. Tak, bukan maksud tak ada penyakit berjangkit. Artinya penyakit itu tidak akan kena melainkan dengan izin Allah. Bukan tak ada penyakit berjangkit tu. Tak ada. Ada ni penyakit berjangkit. Pasal tu kalau tak ada penyakit berjangkit, Nabi kata tu lari daripada penyakit seperti lari daripada singa. Pasal tu orang kata kalau kamu ni takut kepada COVID lebih daripada takut pada Allah. Tahu dalam sangkak rimau tahuan. Tuan-tuan tengok ulang, lari tak? Lari. Tak ada tuan-tuan kata makhluk Allah juga ni. Jangan takut. Macam kita juga, dia pun macam kita, makhluk Allah. Nampak? Okey. So itu apa yang disebut di dalam hadis ni. Cuma tuan-tuan tengok kisah Ummu Habibah. Ummu Habibah ni isteri Nabi. Nama dia yang sebenar Hindun. Kan? Betul? Hindun kan? Ummu Habibah ni.
dia ada satu doa. Dia ada satu doa. Tuan-tuan tengok dia doa. Ummu Habibah ni isteri Nabi. Dia anak kepada Abu Sufyan. Dia adik-beradik dengan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengasaskan Bani Umayyah. Kita dalam sejarah Islam, mula-mula Nabi, lepas Nabi wafat, diganti oleh Khulafa Ar-Rashidin, khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Masa Ali wafat, Ali meninggal, anak dia Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali pegang jawatan khalifah. Al-Hasan bin Ali telah serah kerajaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Selepas daripada sistem khalifah, baca sejarah Islam, seronok. Lahirnya Bani Umayyah. Sudah tidak ada khalifah. Bukan tak ada khalifah tu maksud. Khalifah dulu, Abu Bakar mati, dia sebut terus, Umar akan ganti aku. Apabila Umar nak wafat, dia tak lantik macam Abu Bakar. Dia telah buat ahli syura. Suruh pilih antara Ali, akhirnya antara Ali dengan Uthman, naik Uthman. Jadi artinya pemilihan secara berbeza lah. Tetapi Muawiyah telah mengamalkan dinasti. Zaman Muawiyah tu berlakunya dinasti. Lepas Muawiyah meninggal, naik Yazid. Anak-anak dia, maksudnya lepas pak mati, anak mati. Sekarang macam sekarang lah. Pak anak. Cuma macam Saudi, mereka duk tanya, Saudi ni dia lantik macam mana? Saudi ni, dia punya sistem dia, saya tak tahulah. Dulu, anak raja yang paling tua. Pasal itu, semua raja-raja dia, semua tua. Okey, contoh. Saya, anak pada Raja Muhammad bin Saud tu kan. Muhammad bin Saud tu pengasas daripada, pasal itu Arab Saudi. Apabila Muhammad bin Saud tu mati, dia akan pilih di antara anak dia yang paling tua. Lepas tu naik kawan tu. Bila kawan tu naik, dia bukan pergi kepada anak dia. Kalau dia mati, dia akan pilih di kalangan adik-beradik tu, siapa yang paling tua. Dia ambil pada siapa yang paling tua. Cuma sekarang ni dia ada perubahan sikit. Salman tu pergi kepada anak dia Muhammad. Yang ni cerita lain lah tuan-tuan. Kita tunggu PRU 15 cukup. Okey. Sambung balik tajuk kita. So saya nak kata apa? Saya nak katanya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan daripada kalangan sahabat besar. Ini di kalangan jaguh-jaguh ni. Walaupun adalah salah silap. Muawiyah bin Abi Sufyan ni sahabat yang hebat. Tapi ada masalah sikit lah. Orang-orang kita dia tak berapa nak gemar dengan Muawiyah ni. Panjanglah cerita dia kan. Okey. Dia doa, Ummu Habibah doa. Dia kata, Ya Allah, aku senang jika engkau panjangkan usia suamiku. Yakni Rasulullah. Aku suka jika engkau panjangkan umur ayahku Abu Sufyan. Dan aku suka jika engkau panjangkan saudaraku Muawiyah. Nabi dengar doa dia. Doa dia minta panjang umur. Nabi tegur dia. Nabi kata apa? Tengok perkataan Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya engkau telah meminta sesuatu yang telah ditentukan, ajal. Hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya dan rezeki yang telah dibahagikan. Engkau minta panjang umur, sebenarnya benda tu dah fix dah. Dah tetap dah. Maksudnya, tak ada manfaat lah. Tak ada guna. Kalau kau minta panjang pun sampai masa mati-mati. Apa yang Nabi kata? Lebih baik jika engkau meminta supaya Allah menyelamatkan daripada siksa neraka dan azab kubur. Tuan-tuan, boleh tak kita minta panjang umur? Nabi ajar. Boleh dengan bersyarat. Pertama, kita tak boleh minta pendek umur. Panjang umur boleh tak? Pendek umur tak boleh. Pendek umur nanti kata nak minta awal tak boleh, haram. Mungkin tuan-tuan penin ke sakit ke apa ke tension ke, tuan-tuan kata ya Allah bagi aku mati cepat, lapang sikit. Tak boleh, haram. Nabi tak bagi. Cuma kita boleh minta ya Allah panjangkan umur jika hidup lebih baik. Allahumma
In kanat haya khairan li. Jika hidup itu lebih baik, panjangkan. Tapi sekiranya mati itu lebih baik, matikan. Artinya kita ikat dengan lebih baik. Pasal kita tak tahu. Pasal itu orang tanya Nabi, pasal apa orang jahat panjang umur? Pasal apa orang baik pendek umur? Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang jahat panjang umur mungkin untuk dia bertaubat. Orang pendek kalau dia, orang baik kalau pendek umur. Dia tak haji ni bagus, 50 mati dah. Sebab Allah nak selamatkan dia daripada, kalau dipanjangkan umur, kita tak tahu tuan-tuan, sehari dua hari boleh ubah segala-galanya. Dan amalan kita bergantung kepada the last. Apa yang kita buat? An-nas yub'atsu ala ma mata alaih. Manusia itu dibangkitkan di atas amalan apa yang terakhir dia lakukan. So kalau tuan-tuan mati sekarang, bukan saya minta, tapi kalau tuan-tuan mati lah ni dalam keadaan sekarang, it's very good. Mati dalam iman. Tapi kalau tuan-tuan panjang setahun dua tahun lagi, mungkin tak jumpa di sini, jumpa di tempat lain. Kacau. So kita tahu dah apa kesudahan kita. Pasal itu tuan-tuan, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tuan-tuan tak boleh confirm, tak boleh jamin. Hari ni tuan-tuan di atas jalan yang benar, tuan-tuan tak boleh jamin. Tuan-tuan tak boleh jadi, saya sembang dengan sahabat saya. Ada beberapa orang yang kami kenal, tak tahu dia gelong. Tak apalah, kita berdoa dia dapat hidayah lah. Gelong, tukar. Banyak kita kenal, duduk di sini, pindah pergi sana. Duduk di sana, pindah mai sini. Hari ni baik, esok jadi. Banyak tuan-tuan. Ada 2-3 orang di satu tempat lah, saya tak mahu cerita di mana. Duk ikut elok-elok kelas, lepas tu diuji sikit dengan ujian dunia, hanyut. Kita tak tahu. Pasal tu Aisyah tanya Nabi, pasal apa baca doa ya muqallibal qulub banyak sangat? Pasal apa duk baca ya Allah yang memusing, membolak-balik, yang mengubah-ngubah hati? Tetapkan hatiku, tetapkan hatiku, tetapkan hatiku. Pasal apa Rasulullah? Nabi kata sesungguhnya hati kita ni di antara dua jari-jari Tuhan. Baina isbai'ain. Di antara dua jari-jari Tuhan. Yuqallibu kaifa yasha. Dia boleh ubah. Hari ini dia nak kita beriman, dia boleh tukar. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi kata syayyabatni. Aku telah menjadi tua, rambut aku beruban dengan surah Hud. Dia orang duk pergi kubur Hud. Tuan-tuan, saya nak abang satu benda. Saya nak abang satu benda ni, tuan-tuan kena ingat. Tadi saya bagi dah satu kaedah, ni dua, kaedah yang kedua. Tidak ada satu kubur Nabi yang original, yang genuine, yang betul-betul, melainkan kubur Nabi saja. Kubur Nabi mana yang betul-betul tu kubur Nabi? The real Tom kan, kubur makam Nabi Muhammad ya. Yang tu memang sahih, yang tu memang betul. Kubur Nabi Muhammad yang di Masjid Nabi tu memang betul, memang real, itu memang Nabi dalam tu. Tapi Nuh, Ibrahim, Adam, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ishaq, Zulkifli, semua tu riwayat-riwayat yang tak sahih. Satu orang Nabi 20 kubur. Ni Nuh, ni Nuh mana? Nuh hujan. Tuan-tuan pergi di, ada dia kata Adam di Turki, ada kata Adam di India, ada kata Adam di China. Silap hari bulan Adam di Gunung Jerai, lagi kalut. Sebab itu tuan-tuan tengok jejak Rasul. Saya dulu panggil jejak kubur. Dia pergi kata cari kubur kan. Dia kata, dikatakan kubur Adam di sini. Lepas tu episod kedua dikatakan kubur Adam di Turki. Dikatakan Adam berapa orang ni? Adam AF adalah. Tapi saya nak sebutnya, semua itu tidak ada riwayat. Dan Nabi sendiri tak pernah suruh. Tuan-tuan bawa mai satu hadis, Nabi suruh kat sahabat, bertebaranlah kamu, fasiru, pergilah cari kubur para anbiya. Di sini ada Nabi Nuh, di sana ada Nabi Ayub. Ada tak Nabi Habang? Tak ada. Nabi tak suruh pergi cari. Kerana kita bukan disuruh bersusah payah pergi kubur. Memang sunnah ziarah kubur, ingat kepada mati, tapi bukan kubur para Nabi. Tak ada. Sebab itu kita bukan cakap soal kita tak buat ke apa. Ini soal fakta. Dalil. Kalau you kata ada kelebihan pergi kubur Nabi Nuh, pertama, di mana kubur dia? Apa proof yang you kata ni Nuh? Di mana? Apa bukti? Ada dalam Quran, ada dalam hadis? Yang kedua, apa fadilat kami pergi? Siapa-siapa yang berjalan ke kubur Nabi Nuh, setiap langkah dia gugur dosa, dinaikkan pahala. Pergi masjid ada.
Pergi masjid ada tuan-tuan. Siapa yang berjalan pergi ke masjid, berwuduk secara baik di rumah, setiap langkah dia menggugurkan pahala. Ada kan hadis tu? Hadis kubur tak ada. Tu lagi teruk, pergi Wali Songo. Ziarah Wali Songo. Habis 7-8 ribu, baik pergi umrah. Faham tuan-tuan? Okey. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi makam hang tuah, tak apa. Sebab itu dia panggil cuti-cuti Malaysia. Okey. Kau Imam Mahdi nak keluar? Aku pun tak tahu. Tapi aku harap dia tak keluar lah. Awak, kalau dia keluar, aku tak boleh cari duit lah. Pasal bila orang tak keluar, orang duk main melawat, boh duit. Tuan-tuan pergi tengok. Yang jaga kubur-kubur tu, semua boh duit. Pergi ziarah, boh duit. Lantabur macam kita main. Kan? Main boh duit. Kaya yang jaga kubur, dia pun doa pergi, tak keluar pun tak apa. Tapi orang kita, apabila dianjurkan oleh orang yang pakai jubah, pakai serban, bawa title agama, bawa title ni, mudah sangat percaya. Saya bukan nak hina orang, saya bukan nak tuduh orang, saya bukan nak kata dekat orang, tapi saya nak tuan-tuan dan saya cerdik, fikir, guna akal, tapi dengar, semak, kita tak ada masalah. Tuan-tuan, kita tak ada masalah. Kita tak kata kita pandai, mereka bodoh, kita lebih pandai, mereka tak reti, kita tak kata tu. Soalnya, nak dengar siapa pun boleh. Tapi, hujah. Ini yang kita ajak. Kita bukan ajaran tertutup, bukan ajaran sesat. Ada benda kita nak. Tak, terbuka, ada live. Di mana kita salah, bentangkan. Tunjuk, tang mana salah. Apa salah kita? Di mana silap kita? Tafsiran kita tak kena tang mana? Hadis kita lemah ke tak lemah? Bentangkan. Sampai sekarang, argument tak boleh. Banyak orang saya tahu lah, tuan-tuan pun saya tak tahu kenal saya dengan apa. Tapi banyak orang kenal saya dengan satu isu lah. Kan? Wallahu alam. Tapi hattalan, sekarang, sampai sekarang, ke hari ni, tak ada siapa boleh buktikan kata benda itu Imam Syafi'i kata. Sampai sekarang. Dan saya rasa sampai kiamat pun tak boleh. Pasal memang tak ada. Tak apa, tuan-tuan tak tahu, tak apa. Lagi bagus tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, mungkin tuan-tuan tak main. Okey. So, kita sambung. Apa poin saya? Agama hujah. Saya cakap bukan artinya semua betul. Sebab itu saya bekalkan buku dengan tuan-tuan. Saya cuba cari satu buku. Bukan tu apa. Supaya tuan-tuan boleh bawa buku ni. Ini apa yang saya sebut. Ini bukti dia. Sebab itu sekarang ni disiplin saya ajak mana-mana hadis pun kita baca, kita akan photostat bagi. Ataupun kita akan forward. Supaya tuan-tuan boleh cross check. Kadang-kadang sebut Bukhari. Cari-cari dalam Bukhari tak ada. So awak mengajar, awak ada beban bukti yang awak kena bawa. Kami yang nak main dengar, kami tak payah bawa apa. Awak yang nak mengajar, awak kena bawa. Tapi kalau awak mengajar pun ikut sedap cakap, macam orang jual ubat tepi jalan, tak ada beza lah. Pasal tuan-tuan mari dengar, mesti kita ada lebih. Mesti kita ada value lebih. Kalau kita main dengar, ustaz macam mana? Dengar. Kalau cakap sembang macam ni, kami sembang kedai kopi, boleh. Di mana hujah dia, keterangan dia, mana fakta dia, kami nak dengar. Dan tuan-tuan lah ni pun, sebut bukan boleh sebarangan sebut. Tunjuk, kami nak beli, kami nak check, bukan payah, tekan saja, paste saja, copy paste, keluar daripada rujukan apa semua. Ini tuan-tuan, zaman lagu ni kita tak boleh dah zaman dulu. Zaman angguk, tak ada dah. Zaman orang tanya, zaman orang nak check, kan? Kalau kita bawa surah mana, ayat mana, hadis rujukan apa, siapa yang kata, ini baru agama. Siapa yang kata perkataan ni? Ni ulama berkata, ada ulama kata, ulama mana? Tengok ulama duduk atas pokok. Kan? So ini agama, tuan-tuan nak mengaji pun, kalau semua boleh cakap, tak ada beza lah saya dengan kawan tuan-tuan. Tak ada beza lah saya dengan orang tepi jalan. So kena ada hujah. Supaya kita belajar dari sudut fakta. Ini kempen kita. Sebab itu orang yang nak beragama, dia kena beragama dengan burhan, dalil. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, saya kita akan buat contoh cerita-cerita mengarut kalau sempat. Yang berkaitan dengan tajuk kita lah. Okey, so kita masuk balik dalam tajuk kita ni pada muka surat 20, iaitu kematian tidak diketahui waktu dan tempatnya. Okey. Kematian tidak diketahui waktu dan tempatnya. Apa yang saya nak sentuh? Saya suruh tuan-tuan tanya. Saya tak mau kata lah, saya kira orang marah. Ramailah sangat mereka duk buat kalut, orang Penang kata. Tanda-tanda mati. Telinga jatuh, hidung jatuh, hidung kembang. Burung di utara dia panggil guk-guk. Guk-guk ke guk-guk? Bisa dengar tak? Kalau burung tu bunyi guk-guk, guk-guk, akan ada orang
mati. Banyaklah lagi kelawak terbang, burung hantu lah, mimpi ni lah. 40 hari sebelum kematian. 100 hari sebelum kematian. Macam-macam tanda, gatal mata, gatal hidung lah, gatal mata, gatal hidung, COVID. Soalan saya, itu benda ghaib. Sebab Quran kata tak tahu. Ghaib mana? Tak ada siapa tahu, hatta Nabi pun tak tahu. Nabi Musa lagi sakan. Malaikat maut mai bubuh tabik biji mata sekali. Dia tak tahu kata tu malaikat maut kan. Abuya Al-Asy'ari. Dia kata apa? Tuan-tuan baca buku-buku. Antara yang tulis Ang Wan Seng. Seng macam itulah. Abuya punya sakan. Abuya boleh tahu anak murid mati bila. Macam saya kan. Saya kata Abuya, saya tengok Haji 2 kali Jumaat kan. Nanti dulu. Abuya boleh negotiate. Ni dicerita dah. Fakta ni bukan dakwaan kosong, ini fakta. Pasal tu kita berani sebut, pasal kita ada rujukan. Abuya boleh berunding untuk melambat dan menangguhkan kematian muridnya. Yang pelik sekali, kematian Abuya tak ditangguhkan. Cuba baca. Jumpa Nabi tak payah cerita lah berapa kali Nabi mai bersembang dengan Abuya, tak payah abang lah. Hatta boleh tahu ni mati bila, dan boleh habaq kat malaikat. Nanti dulu. Pasal apa? Kerana dia belum cukup amalan. Malaikat pun balik, tutup buku balik. Buat note sikit, belum cukup. Nanti dapat lain. Ini ada diceritakan dalam pengikut-pengikut dia yang bertaubat. Antara yang buat kajian tu lah Awang Seng tu. Kan? Tuan-tuan, apa ni? Sebab itu kita kata tak ada siapa yang tahu. Tiba-tiba bila tak ada siapa yang tahu, dia bawa mari pula 40 tanda, 100 tanda. Soalan kita very simple. Daripada mana you dapat? Hatu burhanakum. Kalau you kata ini 100 hari tanda mati, sebelum satu orang mati 100 hari akan keluar tanda ni macam tanda-tanda nak lahir, tanda-tanda kan turun apa? Turun darah ke turun ayak kan? Tanda-tanda macam itulah. Daripada mana you dapat? Mana rujukan dia? Siapa yang kata? You quote mana? Pasal benda ni ghaib. Kalau you nak clear macam tu, orang lain boleh clear macam lain. Sebab itu tuan-tuan, wallahu a'lam. Tak ada nas yang sebut tentang tanda-tanda kematian. Tak ada. Satu orang tanda mati senang ya. Tanda mati sakit dah. Tapi tu pun belum tentu. Ada juga yang 3 kali keluar hospital tak mati. Yang pi hantar mati. Banyak juga kan? So tak ada. Kalau dia kata ada ustaz, Tok Guru masjid surau saya habang kata ada, dia baca dalam buku mana tak? Pi minta photostat, kita nak tengok tang mana. Atau suruh dia habang hadis mana. Saya takut tuan-tuan pi tanya sekali lagi, dia tengok atas bawah dia ni. Mana. Kalau you berani cakap, you berani dakwah, awak berani kata, awak mesti ada bukti. Jangan awak kata pula saya baca ni apa yang ada dalam kitab ni, Tok Guru saya baca. Kalau nak tanya Tok Guru saya. Ui, macam tu apa dia? Kan? Ini satu sikap. Lepas tu saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan tanya saya tak ada. Kan? Mati mai bagi salam pi. Kan? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni ayat Quran ni. Pasal masalah orang kita ni, bila kita baca ayat Quran dia tak rasa besar macam dia dengar Tok Guru dia kata. Kita kata Quran kata ni. Tu yang depa duk kempen kiri kanan tu. Depa nak kempen kiri kanan tu pasal apa? Bila bercanggah you kena pegang yang guru ni. Ada yang satu video saya dengar, tak boleh kritik guru. Dahsyat tuan-tuan. Sehingga ada dalam sebahagian tarikat, apabila melihat guru buat benda-benda pelik, bersetubuh, berzina ke apakah, kita kena takwil. Kena bersangka baik. Itu yang Tok Guru boleh kahwin 5-6 tu. 7-8 tu. Kahwin tanpa akad, kahwin batin apa semua tu. Pasal apa? Pasal Tok Guru di alam lain. Dan ada, saya sembang dengan Dr. Zaimi, ada satu, bila kami sembang tu, dia kata ada satu orang dia jumpa tak sembahyang. Dan dia tanya Dr. Zaimi, awak sembahyang? Apa tu sembahyang? Ni tuan-tuan jaga-jaga. Kalau jenis-jenis orang main tanya, hang duk sembahyang? Apa tu sembahyang?
Tuan-tuan jawablah semayang ni bermula daripada niat takbir sampai salam. Bukan. Dia nak abang kata ada rahsia di sebalik semayang. Lepas tu kita tanya dia, hang semayang tak? Pasal apa tak semayang? Kerana aku tak tahu hakikat semayang. Dan orang yang bila dia semayang, dia tak tahu apa tu semayang. Dia syirik. Oh, kacau. Mula-mula dia tak tahu, dia tak semayang. Lepas dia tahu pun dia tak semayang. Pasal apa? Mula-mula dia tak tahu, dia tak boleh semayang. Pasal dia kena kaji dulu semayang sampai dia tahu. Kita tak tahulah macam mana dia tahu. Lepas dah tahu, dia tak semayang juga. Pasal apa? Kerana telah sampai maqam Tuhan buka hijab tu. Kita dah fana. Maka tak ada lagi semayang puasa. Lepas tu kita kata, awak hang pelik pada orang. Hang ni, tu dia lah hang. Hang Musa. Dia siapa dia? Kalau tuan-tuan Musa, dia siapa? Dia Khidir lah. Musa kan berkawan dengan Khidir. Bukan Musa Syekh Fadhil tu. Tuan-tuan orang Pening masalah tu lah. Ni Musa, Nabi Musa. Musa, kan dia jalan dengan Khidir. Tiba-tiba Khidir pergi cucuk lubang. Geng-geng tarikat semua dia kepok kat tu. Bila tuan-tuan tanya, pasal apa hang tak pergi Jumaat? Hang Musa, hang tak faham. Aku Khidir. Duk Musa situ kita. Lepas tu kita tanya, tak apalah Musa pun. Sebab Nabi sampai ke mati semayang. Maksudnya hang lajak lebih pada Nabi. Nabi pun tak sampai makam. Kan? Pasal itu tuan-tuan hati-hati. Ada orang yang semayang pakai nak. Ni bulan puasa pun ada. Dia tak puasa pasal apa? Pasal dia dah sampai makam. Dia dah, Tuhan dah buka dah. Dia nampak dah. Apa dia nampak kita tak tahu. Tuan-tuan, agama kalau sampai terah tu, siapa tak mau ikut? Semua ajaran sesat, semua mudah. Ada ajaran sesat yang semayang jadi 7. Semua ajaran sesat, kuih longgang. Betul tak? Salah satu cara yang nak tarik orang, memudahkan. Kita mudah tapi bukan buat mudah. Menikah tak gaduh wali apa. Duk kita dua je pakai jadi. Senang. Tak mau ikut. Kan? Puasa pun pakai niat ya. Pasal setiap benda dengan niat. Kalau kita tahan makan minum pun kita tak ikhlas. Kita tak tahu hakikat puasa. Tak ada gunanya. Lagi tribai cerah sikit dah. Tu tahu hakikat. Agama ni tuan-tuan memang kena hujah betul. Zaman lah macam-macam dakwaan. Hati-hati. Allah kata, Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jelas. Allah Ta'ala sahaja yang menurunkan hujan, mengetahui tentang kiamat, mengetahui apa yang ada di dalam perut ibu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukannya esok dan tidak ada siapa pun yang tahu di manakah dia akan mati. Cuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ibn Hibban, Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha." Apabila Allah Ta'ala ingin mencabut, mengambil, mencabut nyawa dia, Allah Ta'ala akan menjadikan dia untuk berjalan ke bumi tersebut. Apa maksud dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan duduk di Bertam, tapi mati di Kangak, tuan-tuan jangan pergilah Kangak. Faham ke tak? Kalau tuan-tuan pergi Kangak, mati. Tapi kalau tuan-tuan stay di Bertam, tak mati. Faham ke tak? Faham bagus. Ada satu orang kadang-kadang dia soal, pasal apa dia pergi? Sebab dia tak tahu. Dan kadang-kadang kita tak terfikir tau. Kita tak terfikir. Pasal apa dia pergi? Sebab itu tulisan Allah ke atas dia. Tu Allah kata, kalau Allah nak bagi dia mati, Allah akan jadikan satu sebab untuk dia pergi di situ. Tuan-tuan duduk di Bertam, tiba-tiba ada urusan yang tak pasal-pasal, yang tak duk, tuan-tuan kena pergi ke Ipoh. Sampai-sampai duk 2 hari mati. Mati di Ipoh. Pasal apa? Pasal ajal tuan-tuan di Ipoh. Itu hakikat kehidupan. Nampak? Dan ada tak hadis, ada orang tanya, ada tak hadis yang Nabi SAW kata, semakin jauh seseorang itu mati daripada tempat dia, semakin besar atau lebih ada kelebihan. Ada hadis. Mana kalau tuan-tuan mati jauh pada kampung, tuan-tuan mungkin mati kerana tuan-tuan duduk pergi buat umrah ke, pergi berubat ke, pergi apa ke, artinya belajar ke apa ke, tuan-tuan mati jauh. Ada kelebihan. Nabi SAW sebut dia menempuh perjalanan yang jauh. Kan? Wallahu ta'ala ala. Kalau tuan-tuan tanya, tadi tanda-tanda sebelum mati tak ada? Tanda-tanda lepas mati tak? Yang tu ada. Yang tu adalah hadis banyak. Siapa yang berpeluh sebelum mati kan?
tanda dia baik. Siapa yang mati dalam keadaan sakit perut, mati lemah, mati tenggelam, mati syahid. Siapa yang mati bersalin, ada. Mati malam Jumaat, diperselisihi hadis dia. Ada orang tanya, dia kata betul ke bulan puasa azab dihentikan? Yang tu pun saya tak boleh jawab. Pertama, saya tak mati lagi. Yang kedua, tak ada hadis. Cuma ada cerita orang tua bulan puasa ni malaikat berhenti sat. Lepas tu mereka pun balik main rumah. Saya tak tahu. Balik tak tuan-tuan? Kita akan tengok dalam kitab ni kalau dia habaq balik ke tak. Roh tidak balik. Roh tak balik. Pasal roh bila mati dia duduk alam barzakh. Kalau tuan-tuan nampak yang balik itu siapa dia? Dia kata, saya nampak ustaz, pak saya. Dia balik. Dia duduk depan pintu. Yang tu antara dua. Satu, hantu. Yang kedua, pak baru. Boleh? Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok tajuk yang terakhir kalau saya boleh ambil, dan saya akan buka pada sejawab kalau tuan-tuan ada. Okey. Kehadiran para malaikat ketika menjelang kematian. Ini bila kita nak mati, malaikat akan mai. Yang ni kita beriman. Apabila telah sampai naza' ihtidar sakaratul maut, yakni saat, detik perpisahan, keluarnya roh, ajal kita sampai, akan datang malaikat. Ada dua malaikat. Satu, malakul maut, malaikat maut, yang tugasnya cabut roh. Satu lagi, malaikat yang bertanggungjawab menyambut roh. So, ada dua malaikat. Macam mana kita tahu? Kita akan baca lah hadis. Satu malaikat, mula-mula malaikat tu akan mai. Malaikat yang nak ambil roh tu akan mai. Malaikat yang nak sambut roh tu dia akan mai. Dia akan duduk. Dia akan tunggu mai malaikat maut. Malaikat maut tu mai dulu. Ni saya cerita dulu. Lepas tu baru saya bentangkan dalil. Dia mai, dia duduk di kepala. Saya kena sebut dalil. Pasal benda ni gaib. Saya tak boleh claim, tak boleh cerita, pandai-pandai cerita. Dia tahu mana cerita, melerek apa ni. Saya sebut. Dia mai. Bila dia cabut saja roh, keluar saja roh, dia berikan pula roh ni kepada malaikat yang sedia menanti. Malaikat ni bawa roh tu naik ke langit. Kemudian dia tunggu keputusan Allah, baru dia bawa balik ke alam barzakh. Itu dia punya flow perjalanan dia. Itu kita akan lalui. Kan? Yang kita nampak dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikebumikan, jasad. Where roh? Roh, badan kita ni dia ada dua unsur. Satu roh, satu jasad. Nampak? Yang Quran kata, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang roh. Katakan, kulir roh min amri rabbi. Tuhan saja yang tahu roh tu. Walaupun Ibnu Qayyim ada tulis kita ar-ruh, tapi roh ni misteri. Kita tak tahu. Nampak? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 61. Allah kata, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya, mengutus kepada kamu malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan. Yang ni pertama, malaikat hafazah. Malaikat ni dia punya tugas dia, bidang kerja dia menulis amalan kita. Dia panggil hafazah. Dan malaikat ni juga disebut di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan malaikat hafazah ni ditugaskan oleh Allah untuk menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dekat dengan Allah, Allah Ta'ala hantar malaikat hafazah untuk menjaga keselamatan dia. Dia bertugas menolak dan melindungi seseorang itu daripada musibah dan bala yang mana Allah Ta'ala tentukan kena pada dia, tapi malaikat pelihara. Melainkan apa yang Allah nak jadi jugalah. So kita ni tuan-tuan orang beriman, ada malaikat yang memelihara kita. Pasal itu bila kita yang pertama kita nak undang malaikat ni, zikir kita jangan kurang. Zikir pagi, zikir petang kan. Zikir pagi, tengok Nabi ajak cantik. Dalam keadaan sekarang ni, zikir itu umpama perisai, pelindung. Kita baca zikir, banyak zikir. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Pada diri aku, pada keluarga aku, pada anak aku, pada isteri aku, pada harta aku. Allahumma hfazni min baini yadi. Ya Allah, lindung aku daripada depan, wa min khalfi, daripada belakang, wa an yamini, daripada kanan, wa an shimali, daripada kiri, wa min fawqi, atas, wa a'udzubika an ughtala min tahti, daripada bawah.
So every single Allah Ta'ala pelihara. Pagi sekali, petang sekali. Banyak Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu semua doa-doa yang berbentuk apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ini semua tuan-tuan bila kita baca, automatik Allah Ta'ala hantar malaikat untuk prevent, untuk jaga, untuk secure, guard kita. Tapi kita tak nampak. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita pergi satu tempat, Allah selamat, pelihara kita, tak kena penyakit, tak kena binatang berbisa, tak kena rompak ke, tak kena musibah. Pasal apa? Pasal ada malaikat yang memelihara kita atas titah perintah Allah. Sebab apa? Zikir yang kita baca. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia dan Allah akan pelihara dia. Itu fadilat paling besar zikir. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Allah Ta'ala kata mari malaikat yang kedua, iaitu apa? Idza jaa ahadakumul maut, apabila telah sampai ajal masanya, tawaffathu rusuluna, maka mereka akan dicabut dan diwafatkan oleh rasul-rasul kami, yakni malaikat-malaikat kami. Artinya malaikat maut ni banyak kan? Ada yang kata malaikat tu satu tapi pembantu dia banyak. Wallahu a'lam, tapi malaikat yang mencabut nyawa ramai. Berdasarkan kepada ayat rusuluna, bukan rasul satu, rusul plural. So malaikat ni dia, dan kita janganlah duk faham lagu kita. Kalau dia mai cabut saya, dia bertamdan dia nak balik duk start. Pasal tu kita bila baca tentang alam ghaib, tentang Allah Ta'ala, tentang malaikat, kita tak boleh compare dengan alam dunia ni. Kita tak boleh bandingkan kita dengan malaikat. Kita tak boleh bandingkan kita dengan Tuhan. Tuhan, malaikat, alam ghaib tak sama. Masa mereka tak sama, tempoh apa, semua di luar daripada kebiasaan kita. Jadi kita jangan faham macam kita. Yang lebih menariknya, Quran kata wahum la yufarritun. Mereka tidak coy. Artinya dia kalau hari Isnin lah. Kita minta maaf lewat lagi. Lepas tu hari Isnin mai hari Rabu, tak apa. Tak apa. Ataupun dia mai lepas tu hari Isnin dia mai hari Sabtu. Dia kata dah mai dah, ambil dulu tu. Lepas tu kalau ikut ni hari Sabtu, hari Isnin, tapi dah mai hari Sabtu takkan nak balik pula. Yang ni bukan kuliah, boleh diubah tarikh. Ni bukan kenduri, boleh diubah tempat. Ini ajal. Dia mai tu bagi salam tu, salam pakai jadi ya. Tapi manusia juga tidak bersedia. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, Ibnu Abbas dan ulama yang selainnya daripada kalangan sahabat mengatakan malaikat maut itu mempunyai beberapa pembantu daripada kalangan malaikat yang bertujuan mengeluarkan roh daripada jasad. Malaikat maut mencabutnya juga sudah sampai di halqum. Artinya roh keluar daripada bawah naik ke atas. Roh kita keluar daripada bawah naik atas. Last tempat dia di mana? Halqum. Dia keluar daripada mulut. Pasal itu bila keluar, mata tengok. Pasal dia nampak. Pasal itu semua orang mati tengok atas. Dia bukan tengok atas tu tengok apa? Dia tengok roh dia. Itu explanation dia. Okey. Kemudian tuan-tuan, maksud menjaga roh orang yang sudah meninggal ni, bahkan mereka sentiasa menjaganya dan menempatkan di mana sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Jika roh itu daripada kalangan orang yang baik, dia diletakkan di illiyin. Jika dia di kalangan orang yang jahat, dia diletakkan di sijin. Pasal itu, di alam barzakh, kita akan berkumpul. Saya, Haji, semua akan berkumpul. Cuma, dipisahkan tempat. Sebab itu, ada hadis yang kita akan baca nanti. Apabila tuan-tuan dan saya mati, kita berpindah daripada alam dunia pergi ke alam barzah. Barzah tu maksudnya dinding. Kita ingat lagi kuliah kita yang lalu, dinding. So dia kepung. Kepung apa? Kepung tak boleh pi ke dunia dan dia halang kita daripada pi akhirat. Pasal itu nama dia barzah. Dia duduk tengah-tengah. Dia nak pergi ke alam akhirat pun tak boleh. Dia nak balik ke alam dunia pun tak boleh. Dia duduk di situ sampai bila? Sampai ditiup sangkakala yang kedua. So bila saya mati, pi situ. Haji mati, pi situ. Saya sebut saya dulu. Saya sebut Haji, pasal hati pula kan. Saya mati dulu. Lepas tu Haji mati dulu. Bila kita mati tuan-tuan, kita akan bertemu balik. Dalam hadis, kita akan sampai. Ada dalam buku ni. Kita bawakan nas tu, teks tu. Tuan-tuan, apabila kita mati, kita akan tanya. Di mana Fulan bin Fulan? Apa yang dia sedang buat? Apa dah jadi pada dia? Pasal kita mati, kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku kan? Okey.
Apabila sampai semua orang kumun, mari berhimpun tanya dia. Dia kata dia tak tahu. Dia kata orang yang hampa tanya tu, dah mati dah dulu. Dah mati sebelum dia. Timbul satu soalan, big question. Apa dia? Hang mati kemudian, tapi kami jumpa. Dia mati dulu, tapi dia tak ada. Iliyin, sijin. Tuan-tuan kena ingat ada dua tempat. Tak berkumpul. Artinya apa? Artinya apa? Dia berada di kalangan roh-roh yang jahat. Roh-roh yang tidak beriman. Tidak beramal. Dia tak bersatu dengan. Pasal iliyin, roh yang beriman. Sijin, roh-roh yang tidak beriman. Apa perasaan tuan-tuan bila mengetahui daripada situ adalah tanda kepada akhirat esok? Nampak? Okey? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, tuan-tuan tengok muka surat 23 tu last. Apabila malaikat ni datang, dia nak ambil nyawa kita, dia berhenti di sebelah kepala kita dan dia memberikan salam. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, dia kata, idza ja'aka al-malakul maut yaqbid ar-ruh al-mu'min. Semua hadis, semua nas guna malakul maut, malaikat maut. Semua guna malaikat maut. Tuan-tuan carilah riwayat yang kata malaikat Israel, tuan-tuan takkan jumpa. Tak ada. Semua hadis guna malakul maut. Qala lahu, apabila roh itu datang kepada roh orang beriman, qala lahu, maka berkatalah dia kepada roh tersebut, inna rabbaka yukri'uka salam. Wahai roh, Allah dah beri salam. Dia mai bisik kat kita. Malaikat tu mai bisik bagi tahu, kata Allah dah bagi salam. Kemudian malaikat itu akan membaca ayat kepada kita, alladzina tatawaffathumul malaikatut tayyibin. Ini ayat yang dalil yang kata malaikat bagi salam tu. Apa dia? Sesungguhnya mereka akan diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan bersih, suci. Sambil malaikat itu berkata, ini dalil dia. Malaikat itu akan kata pada roh orang-orang beriman ketika mana telah sampai masanya, waktu dia nak cabut roh tu, dia kata apa? Salamun alaikum. Dia bagi salam. Udkhulul jannah. Masuklah ke dalam syurga bima kuntum ta'malun. Dalam hadis yang lain dia kata apa? Ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai roh yang baik, wahai roh yang beriman, keluarlah kepada keampunan Allah. Allah memberi syurga kepada engkau. Jangan engkau takut. Ni malaikat sebut. Malaikat sebut seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok pada muka surat 25. 25 tengok. Kata Zaid bin Aslam, ta'til malaikatu lil mu'min idza hadara. Apabila malaikat datang kepada orang beriman, yaqulu lahu, dia berkata, la takhaf. Siapa tak takut tuan-tuan tengok malaikat? Malaikat maut pula tu. Berdiri di hadapan kita nak cabut, dan itu saat yang terakhir, last. Kita akan berpisah. La takhaf. Jangan takut. Takut apa? Jangan takut apa yang akan kau jumpa depan. Mimma anta qadim alaih. Dia kata jangan takut dengan apa. Kita akan takutlah. Memang kita takutlah nu nak jadi apa soal jawab kubur tu. Nak boleh jawab ke tak boleh jawab. Nak kena pukul ke tak kena pukul. Nak duduk dalam kubur tu nak kena himpit kelam macam mana. Kita takut tuan-tuan. Takut. Kan? Fayudhibullahu khawfah. Allah Ta'ala hilangkan ketakutan itu. Wala tahzan. Orang yang nak mati ni dua benda dia akan mai. Satu takut. Takut apa nak jadi ke depan. Yang kedua, sedih. Sedih nak tinggal rumah, sedih nak tinggal isteri, sedih nak tinggal kereta, sedih nak tinggal kawan-kawan, sedih nak tinggal dunia. Malaikat kata, wala tahzan 'ala dunya wa ahliha. Jangan kau bersedih dengan dunia dan ahlinya. Wa abshir bil jannah. Ada khabar gembira untuk engkau syurga. Pasal itu tuan-tuan, kalau kita hidup di dunia ni, jangan hidup macam kita tak tinggal. Nanti bila kita nak mati, kita tak rasa sangat. Kan? Setengah orang dia hidup, betul-betul hidup, bila dia nak berpisah, dia susah hatilah, dia sayang lah kan. Macam orang yang tak ada apa, bila dia nak mati senang ya. Dia nak melepaskan kehidupan. Pasal itu saya nasihat tuan-tuan, bagi kita hidup ni, hiduplah sekadar yang ada. Tak salah kita nak menikmati hidup ni, tapi akhirnya kita akan tinggal. Pasal itu saya kata hidup ni fikir simple. Mai pangkat kita umur 50, 60, kadang-kadang ada setengah orang, bukan saya kata salah, tapi berjuang, bertarung untuk nak cari duit ni, untuk apa lagi?
Berapa banyak awak nak makan? Idli pun habis kuat 3 biji ya. Tu pun sengkak dah. 50, 60 bertarung, berjuang, pulun sungguh-sungguh. Simpan duit. Pagi tadi saya kuliah subuh saya sebut benda yang sama. Allazi jama'a malan wa 'addada. Himpun 60 himpun. 60 hang himpun. Hang nak boleh pergi sebah lama mana? 60 duk himpun lagi. 60 duk himpun lagi. Bila hang nak guna? Yang duk ada tu pun makan tak habis. Ni macam hari ni saya tak guna duit lagi ni. 2 hari dah mai. Nak guna duit macam mana? Pagi orang belanja, malam orang belanja. Sampai orang kata berhenti saat nak guna duit tu. Ini saat lagi makan pula. Lepas tu balik rumah ada kenduri pula ni. Tuan-tuan. Pasal tu kadang-kadang kita kesian tengok muda-muda saya tak katalah 30 40 dia punya nafsu, dia punya cita-cita, dia punya passion dia luas lagi, sakal lagi sesuai dengan umur dia tu. Tapi main 60 tahun 70 tuan-tuan kita mai sebab tu saya kata terus terang, saya kata pada orang-orang 60 70 awak sudah kena mula meninggal dan mengurangkan. Tuan-tuan, kita bila kita nak balik, cara nak balik lain lah. Kan? Orang tanya tak beli lah, nak balik dah esok. Kan kita pergi Mekah ke pergi berjalan ke, kan? Tak beli lah dah. Tak beli dah aku, ni pun duk ada dah, nak balik dah, ni pun nak tinggal dah setengah. Ini hakikat kehidupan. Macam tu je saya tulis juga sikit, saya kata orang duk pikir KWSP lah, pikir pencin saya esok tak ada pencin macam mana ustaz? Ramai yang pencin, tak dan makan pun pencin tu. Kita fikir nak, saya esok 60 saya macam mana ni? Siapa nak belah saya apa semua ni? Saya bimbang bukan siapa nak belah hang. 60 tak dan 60 pun hampir dah. Berapa ramai orang yang dia bertarung akhirnya. Pasal tu Nabi biasa lukis tau. Biasa tengok tak hadis tu. Nabi lukis satu kotak. Nabi lukis satu kotak. Satu kotak ni. Kotak segi 4. Lepas tu Nabi garis. Garis panjang daripada dalam kotak tu, luar kotak. Garis sikit dalam kotak, lajak pergi keluar. Lajak, keluar. Lajak. Maksudnya, lebih daripada border kotak tu. Nabi kata, tu tengok yang lebih tu, yang panjang tu, angan-angan. Tu dalam hadis tu. Angan-angan. Apa maksud langgak? Langgak border tu, kotak tu umur, hidup. Sebelum sampai angan-angan tu, apa yang sampai dulu? Umur dia. Sebab dia tak boleh cross the border melainkan kena lalu kotak tu. Kotak tu umur dia. Nabi kata tengok garis ni. Ini garis ajal dia. Angan-angan dia panjang tak? Panjang sampai lebih pada ajal dia. Nabi kata demikian manusia, panjang angan-angannya, pendek ajalnya. Di situ kita dah kena mula kurang bekal kita yang kita nak bawa. Kalau 70 pun duk fikir nak renovate rumah lagi, nak tambah kok ni lagi, nak buat kok ni. Ramai orang mai jumpa saya. Lalah kali tak duk pun. Pasal tinggal 2 orang. Hakikat hidup kita akhirnya kita akan. Maka sebab itu tuan-tuan, hiduplah sekadar yang mampu. Kita maki-maki ada makan sikit. Kita tak meminta-minta pada orang. Ada kita nak pi mana pi. Nikmati hidup. Kemudian kita persiapkan bekalan. Akhirnya hari itu akan sampai. Apatah lagi dalam umur 60-70 ni, memang kalau ikut boh dia dah masak dah. Dah ranum sangat dah. Kalau 70 lebih tu lagi ranum. Tuan-tuan, dia tunggu apa? Dia tak tunggu petik dah, dia tunggu jatuh berguguran. Tapi kalau duk jatuh nak gugur pun tengok kesakan ni. No. Kemudian tuan-tuan, wa abshir bil jannah fayamutu wa qad ja'al busyra. Maka dia pun akan keluar dalam keadaan gembira. Inilah apa yang disebut oleh para ulama berdasarkan nas-nas yang ada. Wallahu taala a'lam. Okey, boleh tuan? Tuan-tuan ada soalan? Live tak ada sampai habis? Ada. Tuan-tuan ada soalan? Sila. Okey. Pertama wallahu taala alam. Pertama, kedudukan jenazah bukanlah rukun atau syarat sah kepada salat jenazah. Itu dulu.
Maknanya whatever you all letak, pusing kok ni ke, pusing kok ni ke, dia tidak memberi kesan kepada kesahihan salat. Okey? Dia tidak memberikan kesan. Artinya kalau kita silap letak, tak sah salat jenazah kita. Tak, dia tidak sampai ke tahap itu. Itu dulu, itu yang pertama. So benda ni luas. Wallahu ta'ala a'lam. Nas menyebut jika seseorang itu lelaki, imam berdiri di kepala. Itu nas sebut. Jika jenazah itu wanita, imam berdiri di tengah, di center dia. Ini nas. So kita pun, kalau kita lelaki, kita berdiri di kepala. Kalau perempuan, kita berdiri di tengah. Di kalangan para ulama, fuqaha, mereka bincang kenapa orang perempuan pergi berdiri tengah. Ada pandangan disebut, kata, di berdiri di tengah tu kerana apa? Kerana untuk nak cover wanita tu di atas sifat tabiat aurat wanita tu. So bila dia duduk tengah, dia macam cover sikit lah. Dia faham macam tu. Tapi nas atok macam tu, kita sami'na wa ata'na. Apakah perlu kita nak tahu jenazah tu laki ke perempuan? Yes, kena tahu. Kerana di sana ada doa, Allahumma ghafir laha, Allahumma ghafir lahu. Dan ada juga kanak-kanak, doa untuk kanak-kanak lain. Bacaan doa kalau jenazah tu kanak-kanak, bacaan dia tak sama dengan kita doa. Semoga dia menjadi faratan wa zukhran, sebagai permata, simpanan, bekalan, saham untuk kedua orang tua dia. Ada beza. Okey tuan-tuan. Duduk kat mana? Wallahu a'lam. Saya duduk belik-belik tengok kanan arah kiblat. Kanan jenazah tu arah kiblat. Seperti yang kita letak dalam liang lahat. Artinya kalau saya matilah, kalau lah akan mati. So ini kanan saya kan? Ni lambung kanan saya ni. Kan tangan ni lambung kanan. Maka saya akan duduk macam itulah. Kiri saya akan pergi ke imam. Kiri saya pergi ke imam, kanan saya pergi ke kiblat, dan tu imam akan berdiri di kepala. Allahu Akbar. Nampak? Kata para ulama, sangat singkat hidup ini. Hidup kita ni sangat pendek. Antara azan dengan salat. Kita hidup ni pendek ya. Azan dengan salat. Beranak sunat azan kan? Hadis riwayat Tirmizi. Ramai orang nak tanya, kalau beranak kena bang tak ustaz? Ada hadis riwayat Tirmizi. Walaupun saya tahulah ada orang petikai, tapi bolehlah. Pasal ada juga yang kuatkan hadis tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berkata perempuan ni qamat, wallahu alam. Yang tahu hadis tu bang, laki perempuan bang. Tapi bukanlah bang lagu bang waktu ni, terkejut budak tu. Kan, ada video Indon mana tahu dia pergi takbir raya. Mata budak tu pun celik tengok. Ai, pak aku ni tahu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, kita beranak orang azan. Bila kita mati orang salat. Sat lagi zuhur orang azan 1:30. 10 minit, 15 minit lepas tu orang semayang. Artinya berapa jarak antara azan dengan semayang? 10 ke 15 minit. Zuhur mungkin lewat sikit lah, orang nak bagi waktu untuk qabliyah. 15 minit saja. Artinya itulah tempoh hidup kita. So bila kita salat, menghadap kat tu. Kalau kita pergi satu kampung, dia pusing kiri mai ke kanan, mai ke imam, kiri pi. Kita tak payah kata apa. Jangan kita pergi ubah balik kat tu, sekali lagi dia ubah balik mai kat ni, tak selesai duk lawan ubah. Kita Allahu Akbar, kita salat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini termasuk dalam khilaf furu' cabang, bukan yang mengakibatkan kepada sah tak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Dia menjadi saham kepada kedua. Yang tu memang sabit. Tu sabit. Banyak hadis kelebihan mati ketika kecil. Ada hadis yang Nabi SAW cerita, Allah Ta'ala tanya malaikat, masa engkau ambil kekasih hati dia, dia kata apa? Allah Ta'ala tanya malaikat tu, masa engkau ambil kekasih hati dia, engkau kata apa? Dia kata apa? Allah Maha mengetahui. Dia tanya untuk kita lah. Dia sabar, dia redha. Allah Ta'ala jawab, bagi dia syurga. Bagi dia syurga. Ketika aku ambil
cinta hati dia, dia sabar dan redha. Itu satu. Yang kedua, ada hadis Nabi kata Allah Ta'ala suruh anak-anak kecil ni masuk, dia tak mau masuk, melainkan dia masuk bersama ibu ayah dia. Allah izin dia pergi tarik masuk. Itu juga ada hadis. Kemudian tuan-tuan, ada hadis anak-anak yang kecil ini Nabi tengok dalam satu mimpi, satu orang laki-laki tinggi menyayut duduk di satu taman, ramai budak-budak duduk keliling dia. Nabi tanya, siapa dia? Malaikat kata, yang tinggi tu Ibrahim, yang kecil-kecil budak-budak yang ramai duduk main tepi dia tu anak-anak yang mati dalam keadaan belum baligh. Jadi Nabi Ibrahim jadi penjaga kepada anak-anak yang mati kecil. Jadi banyak hadis-hadis kelebihan mati. Tapi tuan-tuan, kita mungkin boleh baca, kita mungkin boleh dengar, tapi kita tak tahu kalau Tuhan uji kita. Kalau orang tanya kita, hang nak masuk syurga ke ataupun anak hang nak hidup, mungkin kita kata tak apalah, bagi anak aku hidup, aku masuk ke cara lain lah. Kita tak tahu ujian tu besar. Dan dia syarat dia sabak ni, syarat dia mesti waktu yang pertama tu. Dia tak boleh lepas tu. Kan dalam hadis yang satu perempuan tu duduk teriak tu, Nabi kata sabak. Hang mana tahu, bukan kena kat hang. Dia cakap kot tu, dia tak tahu Nabi. Lepas tu orang pergi habaq kata Nabi tu. Dia lari pergi rumah Nabi. Nabi kata as-sabr sadamatul ula. Sabar pada pukulan pertama. Maksudnya kalau hang sabar tadi waktu aku kata, the best. Tapi lepas hang dah tahu kata aku kata apa semua dah tenang, tak mau. Mudah ke tuan-tuan? Sabar di mulut mudah lah. Ceramah mudah lah. Baca hadis sedap lah. Dengar hebat lah. Tapi siapa yang tempuh, dia yang tahu. Tapi adakah kita tengok, ada orang kata hang mana tahu, hang tak tahu, hang jangan nak cakap lah. Tak, Nabi walaupun dia tengok, dia pergi cakap, dia pergi nasihat. Kita boleh cerita dekat itulah. Dan tapi kita doa tuan-tuan. Tapi nak peringat juga, saat lagi dia duk harap tui budak tu, dia tak buat apa. Dia tahan tak mayang Jumaat. Aku tak apa, aku ada anak dah mati kecil. Kan. Aku buat lagu mana pun budak tu tarik aku dah. Tuan-tuan kena ingat. Nak bagi syafaat, dia kena dua. Satu, orang yang nak bagi tu dapat hak, yang nak terima tu pun lulus. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. So esok bila anak tu nak minta tolong pak dia, Allah Ta'ala akan izinkan, baru dia boleh tarik. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak boleh tarik. So pimai-pimai atas kita juga. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih tuan-tuan.